MS Excel Part 6. Okey, jadi katakanlah kita ada data yang ni lah, kita ada table, kita ada banyak row data kat sini. Yang mana bila kita print, okey contohnya kita tengok dekat preview. Okey, bila kita print kita akan dapat bila kita dah set kepada fit all columns on one page. Okey, kita dah set yang ni, kita akan dapat dokumen ni akan jadi, bila kita print akan jadi 3 page. Jadi kita nak header dia tu repeat setiap page lah. Okay. Jadi macam mana kita nak set dia? Kita pergi, katalah dekat sini kita nak bagi nampak lah, kita buat warna lain lah. Okay, kita mergekan dia. Okay, so kita besarkan sikit. Ini pun merge sekali lah. Okay. So kita tulis sini header. Okey. Dan kita letak warna dia hijau. Okey, contohnya. Jadi header ni walaupun dalam data, dalam konten kita ni cuma ada yang first row saja, tak ada dekat tempat lain. Tapi bila kita print, header tu akan muncul setiap page. Okey, cara dia kita pergi dekat page layout, pergi dekat print titles. Okey. Dekat print titles ni ada dua pilihan lah untuk print title. Sama ada kita nak repeat row, okay, first row untuk jadikan title, ataupun kita nak repeat column. Okay, depend lah. Okay, contohnya sekarang, okay, kat sini kita belum select lah, kosong. Jadi kita nak select, kita pergi dekat yang ikon yang hujung sekali pada petak ni, box ni. Okay, klik, lepas tu kita select lah first row. Then buka balik kat sini, tekan OK. Okay. Jadi kita tengoklah preview. Okay, dekat first page memang ada header lah. Sepatutnya. Okay, sekarang ni second page pun ada header. Dan juga third page pun ada header. Header yang sama lah. So dia tak lari lah. Walaupun datanya kita ada tambah row ke. Okay, contohnya. Katalah tiba-tiba dekat sini. Okay, kita nak tambah row, kita boleh pilih. Kalau kata kita nak tambah 10 row, kita boleh pilih 10 kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Right click, insert. Okay, dia akan tambah 10 row sama macam selection kita tadi. Okay, katalah kita ada tambah 10 row kat sini. Sepatutnya kalau kita header ni kita dah letak siap-siap tadi, dia akan lari lah kan. Dia akan shift ke bawah. Tapi bila kita guna print titles ni, okay, kita tengok. Okay, even kita dah tambah kat sini 10 row tadi tu, dia punya header tetap masih maintain di tempat ke atas sekali. Jadi tak susah lah, tak perlu dah kita nak adjust lagi ke situ sini. Jadi cepat lah kerja kita. Okay. So, dah settle. Jadi maksudnya macam tu lah cara kita nak print. Cara kita nak represent data kita macam mana bila kita print lah. Okay. Contohnya tadi, okay, kita revise sikit lah macam mana nak tambah header. Okay, header footer boleh tambah dekat sini. Okay. Kita pergi kat sini. Okay, sama ada kita gunakan page setup ni dekat print preview. Okay, boleh ada header footer sini. Okay. Ataupun kita pergi dekat view, kita ambil page layout. Okay, dia dah ada kolom untuk sini, jadi kita boleh terus tambah. Sama ada kita nak letak word kita sendiri, ataupun bila kita select ni, dia akan appear header and footer tools. Pergi select dekat design, kita boleh pilih sama ada letak page number, number of page, ataupun time, date, file name, sheet name dan sebagainya. Picture, contohnya kita nak letak logo, okay, logo jabatan ke, logo syarikat ke. Okay, untuk next page, bila kita, okay, dia akan automatic lah bila kita masukkan untuk first page. Tapi header footer ni dia independent. Setiap sheet kita kena set separate lah. Dia tak ada satu workbook ni semua dia punya header footer dia sama. Okay. Last sekali saya nak tunjuk, okay, sikit lagi lah untuk view ni.
Contoh macam kalau kita ada data macam ni, kita ada header, selalunya bila kita move ke atas, header dia akan hilang. Okay, tadi in terms of printing, sekarang in terms of kita nak buat kerja lah. Okay, bila headernya hilang, kita susah nak tengok, okay, kolom ni sebenarnya apa tajuk dia. Okay, kolom yang last ni apa tajuk dia. So, kita akan ada missing lah kat situ. Jadi, dalam Excel, kita boleh guna satu function dipanggil, okay, pergi dekat view, dipanggil freeze pane. Okay, freeze pane bila kita tekan select kat sini, kita akan ada 3 option, iaitu freeze pane. Okay, freeze pane ni dia akan freezekan both column dengan row. Okay, ataupun kita nak freeze top row sahaja ataupun nak freeze first column sahaja. Okay, jadi contohnya untuk sekarang ni, sebab kita punya header yang kita nak freeze ni sebenarnya dia adalah first row kan. Okay, jadi kita boleh gunakan, okay, select dulu, kita boleh gunakan freeze top row lah. Yang top row ni tak payah select, dia akan automatic freeze yang atas sekali lah. Okay, bila kita gerakkan scroll down, okay, headernya akan maintain kat situ, dia freeze. Okay, kalau kita nak unfreeze balik, just klik, kita unfreeze. Okay, itu kalau first row dengan first column, senang. Dan tapi dalam masa yang sama mungkin header kita tu bukan ada pada first row. Okay, mungkin dia ada benda lain lah kat atas ni. Okay, jadi sebenarnya kita nak header ni saja. Jadi macam mana kita nak freeze kalau condition macam ni, kita kena pergi dekat select satu sel yang mana sel ni adalah persimpangan dia. Okay, persilangan, intersection dia. Maksudnya bila kita select sini, kita akan freezekan kolom row ke atas dia dengan kolom sebelah kiri dia. Okay, jadi lepas kita select, pergi dekat view, freeze pane, ambil yang first kali, freeze pane. Jadi bila kita scroll, dia bukan lagi first row tapi dia adalah yang ni, atas pada yang kita select tadi. Okay, and then dalam masa yang sama ke sebelah, kalau kita scroll ke sebelah kanan pun, kita akan dapati yang kolom yang sebelah kiri tadi tu dia dah freeze. Sebab kita select tadi lah. Okay. So kalau kata kita pilih kat sini pun samalah. Kita kena unfreeze dulu, nak select yang lain, kita unfreeze dulu. Setelah kita select sini. Okay. Walaupun dia bukannya kat atas, dia bukannya kat tepi sekali, tapi kita nak freeze kat sini. Jadi, bila kita pilih sel ni, dia akan freezekan row yang kat atas dia dengan kolom yang sebelah kiri dia. Freeze, pane. Okay, tengok bila kita scroll. Ataupun bila kita ke kanan, dia akan macam tu lah. Yang sebelah kiri dan sebelah atas tu dia akan freeze. Okay, dia akan maintain. Okay, so saya rasa untuk ni dah cukup lah. Kita dah belajar basic element, kita dah belajar insert, kita dah belajar juga nak print lah. Okay, dan beberapa tips and trick yang saya share dengan peserta-peserta semualah. Okay, jadi saya akan bagi dua task lah sebenarnya. Okay, dua task untuk diselesaikan sebagai bukti kehadiran, dan juga saya nak tengok lah kefahaman lah, level kefahaman peserta-peserta semua. Jadi semua submissionnya melalui Google Classroom lah. Okay, saya dah createkan task dalam tu. And then due date-nya 7 hari daripada tarikh khusus. Lah. Okay, jadi saya rasa cukuplah untuk first sesi introductory kepada Microsoft Excel. Saya harap kita boleh berjumpa lagi akan datang. Jadi kalau ada apa-apa masalah ataupun yang nak bertanya untuk sesi hari ini, boleh kontak saya lah. Yang paling efektif melalui WhatsApp lah. Okay. And then saya juga boleh juga kalau nak email ke ataupun lain-lain channel. InsyaAllah saya akan cuba bantu. Dan terima kasih kerana mengikuti kursus inilah. InsyaAllah dia akan berguna lah untuk kita. Jadi sampai sini saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat sejahtera.